Okey, kat sini dia kata apa? Lengkapkan jawapan bagi soalan di bawah, iaitu Perang Uhud. Perang Uhud kan? Peperangan Uhud. Perang Badar dah siap ke Aiman? Nanti tengok Perang Badar. Okey, Perang Uhud, dikatakan situ tarikh berlaku peperangan. Tarikh berlaku peperangan dan tempat berlaku peperangan dan sebab berlaku peperangan. Okey, kat sini Ustaz ada bagi nota. Okay. Kalau boleh awak baca. Okay, dikatakan situ kekalahan tentera musyrikin Mekah dalam perang Badar amat memalukan dan mereka ingin membalas dendam. Sebab berlakunya sebab mereka nak balas dendam lah. Pada akhir tahun kedua Hijrah, mereka mempersiapkan seramai 3,000 orang tentera lengkap bersenjata diketuai oleh Abu Sufyan untuk menyerang Madinah. Siapa ketua dia? Abu Sufyan. Berapa ramai? 3,000 orang. Okay, pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah bersamaan 625 Masihi, tentera musyrikin mula bergerak ke Madinah. Bulan Syawal ni adalah bila tentera musyrikin bergerak ke Madinah. Mereka terdiri daripada orang Mekah dari kaum Quraisy dan beberapa kabilah lain seperti Tihama dan Kinana, serta hamba-hamba dalam kalangan orang-orang Habsyah. Okey. Pasukan mereka dilengkapi dengan berapa orang? Dengan 3,000 ekor unta membawa bekalan makanan, 200 tentera berkuda, 700 tentera berbaju besi dan kumpulan wanita yang menyanyikan lagu semangat. Okey, seterusnya tengoklah mana yang jawab apa, ada jawapan kat situ. Seterusnya Nabi Muhammad SAW mendapat tahu berita kedatangan tentera musyrikin daripada Al-Abbas, bapa saudara Nabi di Mekah. Baginda segera mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi ancaman ini. Dalam mesyuarat tersebut, golongan muda mencadangkan agar mereka menentang musuh di luar Madinah, manakala golongan tua mencadangkan supaya mereka berkubur di dalam kota Madinah. Ada dua cadangan lah. Cadangan orang muda dengan orang golongan tua. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membuat keputusan untuk berhadapan dengan musuh di luar kota Madinah, memandangkan kebanyakan sahabat bersetuju dengan cadangan tersebut. Seterusnya baginda membentuk satu pasukan tentera seramai berapa orang? 1,000 orang. Di antara mereka terdapat 400 orang tentera memakai baju besi dan 50 orang daripada pasukan pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Seterusnya dalam perjalanan ke Bukit Uhud, 300 orang tentera Islam berpatah balik. Asalnya tadi berapa? 1,000 orang. Tolak 300 orang tentera Islam berpatah balik diketuai oleh Abdullah bin Abi Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, dengan alasan mereka menyangka peperangan tidak berlaku. Namun turun ayat Al-Quran yang menjelaskan pendustaan mereka. Sebenarnya mereka takut kepada kekalahan. Namun 700, tadi 1,000 tolak 3 jadi 700. 700 tentera Islam yang lain tetap meneruskan perjalanan dan terus berjuang dengan sabar dan bersemangat. Okey, bila tarikh perang Uhud? Ni tarikh dia. Peperangan Uhud berlaku pada hari Sabtu 17 Syawal tahun ketiga Hijrah bersamaan 625 Masihi. Ini jawapannya lah. Dia kata tarikh tu. Rasulullah SAW memerintahkan 50 orang tentera pemanah supaya berkubur di sebuah bukit kecil dan baginda berpesan agar tidak meninggalkan tempat mereka sama ada menang atau kalah, sehingga baginda memberikan arahan. Kemudian peperangan Uhud bermula dengan cabar-mencabar antara dua pihak. Keluarlah Az-Zubair bin Awam dari tentera Islam melawan Talha bin Abu Talha, dan Saidina Hamzah melawan Uthman bin Abu Talha. Keduanya dibunuh oleh pahlawan Islam. Seterusnya berlaku peperangan dahsyat dan hebat. Tentera Islam yang bersiap sedia dengan pertahanan kemas sebagaimana yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW berjaya menyerang dan merempuh masuk ke dalam barisan musuh sehingga keadaan mereka kucak-kacir. Namun kemenangan tentera Islam tidak kekal lama. Anggota pasukan pemanah turun
dari bukit untuk mengambil harta rampasan perang dengan sangkaan bahawa perang telah tamat. Abdullah bin Jubair berkali-kali mengingatkan, ini ketua pemanah lah. Abdullah bin Jubair berkali-kali mengingatkan mereka supaya tidak meninggalkan tempat itu. Seterusnya, panglima tentera musyrikin iaitu Khalid bin Walid dan Abu Sufyan segera menyerang tentera Islam bertubi-tubi dari belakang bukit, menyebabkan tentera Islam kucak-kacir. Namun Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, Umar dan Ali serta beberapa orang sahabat yang lain tetap terus berjuang dengan sabar dan berani. Seterusnya, Nusaibah iaitu seorang sahabiah wanita yang bertugas merawat tentera Islam yang cedera, berdiri sambil menghunus pedang di samping Nabi Muhammad SAW kerana mempertahankan baginda. Manakala Abu Dujanah pula menjadi belakang badannya sebagai perisai kerana melindungi baginda. Nabi Muhammad SAW cedera dua lututnya, berdarah kedua pipinya dan patah giginya. Seramai 70 orang tentera gugur syahid. Berapa ramai? 70 orang tentera gugur syahid, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Manakala tentera musyrikin yang terbunuh pula seramai 23 orang. Ini yang terbunuh lah. Kemudian semua tentera syahid dikebumikan di kaki bukit Uhud bersama pakaiannya. Orang-orang munafik telah mengejek tentera Islam yang kembali daripada medan perang Uhud dengan mengatakan kononnya sekiranya mereka tidak keluar berperang, nescaya mereka tidak akan mati. Perang Uhud ini telah mencatatkan secara hitam kepada tentera Islam sifat ingin kepada dunia dan melanggar arahan ketua, menyebabkan mereka mengalami musibah yang amat pedih. Namun begitu, kota Madinah terselamat daripada serangan musuh. Ini kisah berkaitan dengan peperangan Uhud, menyebabkan dengan yang ceritanya pasukan pemanah turun daripada Bukit Uhud disebabkan kekalahan orang Islam. Pada mulanya orang Islam menang, kemudian disebabkan tidak patuh arahan, maka orang Islam kalah. Okey, so tengok pada jawapan yang awak bagi ni dan jawab ikut yang apa yang Ustaz bagi itulah. Jumlah sebenar berapa, nanti tulis, nanti hantar pada Ustaz. Okey, Assalamualaikum.